بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إن شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقول وبالله التوفيق. Kita sambung semula kuliah kita pada malam ini dengan membaca hadis-hadis dalam bab ma jaa fi at-taqsiri wa kam yuqimu hatta yaqsura. Bab tentang berhubung semayang qasar dan berapa harikah seseorang yang bermusafir itu dikira bermukim bagi membolehkannya semayang qasar. Imam Bukhari ada meriwayatkan dua hadis dalam bab ini bagi menjelaskan kedudukan semayang qasar dalam Islam. Begitu juga dengan sejauh manakah perjalanan seseorang yang bermusafir tadi yang mengharuskan dia qasar semayang. Kata Imam Bukhari, haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Abu Awanata an Asim wa Husain an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 19 yaqsuru fanahnu idza safarna 19 qasarna wa in zidna atmamna. Itu dia hadis yang diriwayatkan kepada kita oleh Imam Bukhari daripada gurunya Musa ibn Ismail. Musa ibn Ismail ni dari kalangan guru Imam Bukhari yang memang terkenal. Musa ibn Ismail At-Tabuzaki Al-Minqari. Qala, berkata Musa, haddatsana Abu Awanah, telah menceritakan pada kami oleh Abu Awanah. Nama Abu Awanah ialah Al-Waddah ibn Abdullah Al-Yashkuri. Dia ada mengarang kitab yang dikenali dengan Sahih Abi Awanah. Telah pun dicetak dan kitabnya agak besar juga. Di dalamnya dimuatkan hadis-hadis yang pada pandangan dia adalah sahih sanad dia. Kita kata begitu sebab ulama-ulama hadis secara umumnya mengkategorikan Abu Awanah ni dalam kelompok mutasahil. Maknanya dia ada sikit kelonggaran. Syarat-syarat kesahihan pada dia agak longgar jika dibandingkan dengan ulama-ulama hadis yang lain. Itu makanya kita kata dia telah memuatkan hadis-hadis sahih mengikut pandangan dia dalam kitab Sahih Abi Awanah. Sama seperti mana Sahih Ibn Hibban dan Sahih Ibn Khuzaimah Al-Mustadrak lil Hakim ala Sahihain. Ini di antara kitab-kitab ataupun kitab yang telah dihasilkan oleh pengarang-pengarangnya yang dikategorikan sebagai agak longgar sikit syarat-syarat kesahihan mereka. Namun demikian paling tidak pun dikatakan sahih oleh mereka-mereka yang berkenaan.
uh, dalam kitab Sahih Abi Awanah ni ada hadis riwayat Abu Hurairah yang menjelaskan tentang kedudukan gerak jari ketika kita tasyahud, ketika kita baca tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Kita dikenaki menggerakkan jari kita sepanjang masa kita baca tasyahud. Kalau tahiyat awal, sepanjang kita duduk tahiyat awal tadi, jari telunjuk kita digerak-gerakkan dari awal hingga ke akhirnya. Taklah ligat sampai berpusing-pusing. Dia sekadar gerak saja. Hasillah maksud dia. Kalau sikit-sikit sekali segala gerak, jangan terus mati begitu saja. Nanti bila asyhadu an la ilaha illallah baru angkat. Itu juga berdasarkan pada hadis riwayat Anas, tapi hadis Anas dhaif dari segi sanad. Hadis Abu Hurairah dalam kitab Sahih Abi Awanah adalah sahih dari segi sanad dia. Yang ni anda terang pasal banyak soalan orang duk tanya. Selalu sangat orang tanya. Jadi sempena bila kita sebut Abu Awanah di sini, orangnya ialah Al-Waddah ibn Abdullah Al-Yashkuri, dan dia telah menghasilkan kitab Sahih Abi Awanah. Dalam tu ada hadis yang diriwayatkan dengan sanad dia hinggalah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. An Asimin, Abu Awanah meriwayatkan daripada Asim. Asim ialah Asim ibn Sulaiman Al-Ahwal. Wa Husain, dan juga Husain ibn Abdurrahman As-Salami. An Ikrimah, daripada Ikrimah. Ikrimah ni Maula ibn Abbas. Ikrimah yang pada asalnya hamba yang dimiliki oleh Ibn Abbas dan kemudian dimerdekakan. Lalu dinisbahkan Ikrimah kepada Ibn Abbas nisbat wala, kerana dia telah dimerdekakan. Dia bukan anak Ibn Abbas, tapi dinisbahkan kepada Ibn Abbas nisbat wala. Itu maka dikatakan Ikrimah Maula Ibn Abbas, bukan Maulana, Maula Ibn Abbas. An Ibn Abbas, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas memang terkenallah di kalangan sahabat Nabi. Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia sepupu Nabi dan isteri Nabi Maimunah bintul Haris Al-Hilaliyah, dua beradik dengan ibu kepada Ibn Abbas. Jadi dia kena dua-dua belah pihak. Sebelah Nabi, bapa dia Abbas, pak saudara Nabi Abbas ibn Abdul Muttalib. Sebelah mak dia juga, mak dia adik kepada isteri Nabi. Mak Ibn Abbas kakak kepada isteri Nabi Maimunah bintul Haris Al-Hilaliyah. Jadi dia kena kedua-dua belah pihak. Itu makanya hubungan Ibn Abbas dengan Nabi itu sangat rapat. Rumah Nabi itu dia boleh keluar masuk siang malam, tak kira masa mana. Dan khususnya pada ketika-ketika Nabi kena giliran isteri dia selain daripada Maimunah. Maimunah ajak Ibn Abbas datang ke rumah dia, teman dia di rumah dia. Dan ada ketikanya walaupun Nabi kena giliran di rumah Maimunah, bapa dia Abbas ibn Abdul Muttalib hantar Abdullah ibn Abbas ni pergi tidur di rumah Nabi. Tengok Nabi duk buat apa tengah-tengah malam, Nabi duk buat ibadat apa tengah-tengah malam. Sehingga pada satu ketika Ibn Abbas ni bila dia pergi tidur rumah Nabi, dia terjaga Nabi bangun pergi ambil wuduk, Nabi semayang. Dan dia pun tengok Nabi buat begitu, dia pun bangun pergi ambil wuduk, semayang. Tapi bila dia main nak semayang, dia duduk sebelah kiri Nabi. Lalu Nabi pegang cuping telinga dia, heret main duduk sebelah kanan. Jadi pada keesokan harinya, dia ceritalah kat bapa dia Abbas ibn Abdul Muttalib. Dia kata semalam dia pergi tidur rumah Nabi, Nabi bangun tengah malam ambil wuduk, semayang.
dan dia pun ikut sama. Kemudian bila dia duduk sebelah kiri tu imam, Nabi pegang telinga dia, angkat letak di sebelah kanan. Jadi begitu. Bagaimana para sahabat Nabi ni, mereka berusaha sampai begitu sekali nak tengok, nak belajar, nak dapatkan ilmu daripada Nabi. Mereka tak lepaskan peluang walaupun pada masa-masa tertentu, tengah malam dan sebagainya. Baik, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata Ibn Abbas, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 19. Kata Ibn Abbas, Nabi berada ataupun Nabi bermukim. Itu lebih tepat lagi terjemahan dia. Sini dia kata apa? Ialah tu. Nabi SAW bermukim selama 19 hari. Nabi pernah berada di Mekah dalam perjalanan Nabi daripada Madinah ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji. Dan sesampainya Nabi di Mekah, Nabi berada di Mekah dan kawasan sekitar Mekah, termasuk masyair al-hajj ataupun kawasan-kawasan Mina, Arafah, Muzdalifah, itu dipanggil masyair al-hajj. Nabi berada dalam lingkungan 19 hari. Yaqsuru, kata Ibn Abbas, Nabi qasar semayang dia 19 hari 19 malam. Nabi masih qasar semayang dia. Fanahnu idza safarna 19, kami pun, kata Ibn Abbas, bila kami bermusafir selama 19 hari 19 malam, qasarna, kami juga mengqasarkan semayang. Wa in zidna, jika kami lebih daripada 19 hari, atmamna, kami sempurnakan semayang. Yang 4 rakaat dilakukan 4 rakaat. Semayang zuhur, semayang asar, semayang isya. Manakala maghrib dengan subuh, ini memang kekal, sama ada kita musafir maupun kita dalam keadaan tidak musafir. Jadi 2 waktu ni tak berubah daripada mula disyariatkan hinggalah ke hari ini, tak berubah-ubah. Dalam apa keadaan sekalipun, maghrib tetap 3 rakaat, subuh tetap 2 rakaat. Manakala 3 lagi waktu, iaitu isya, zuhur dan asar, ini pada mulanya disyariatkan juga 2 rakaat. 2 rakaat. Kemudian ditambah menjadi 4 rakaat, dan bagi orang yang musafir diringankan daripada 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Cuma ulama-ulama fiqh ada membahaskan di sini, apakah 2 rakaat setelah diqasarkan semayang 3 waktu tadi, yang dipendekkan tadi 2 rakaat yang pertama dibuang tinggal 2 rakaat yang akhir, ataupun 2 rakaat yang pertama dikekalkan manakala 2 rakaat yang penghabis tadi dikurangkan. Ulama-ulama fiqh tidak dapat pasti. Itu makanya mereka berselisih pendapat soal duduk tahiyat. Adakah kita perlu duduk tahiyat ketika kita semayang qasar, semayang zuhur, semayang isya, semayang asar, semayang isya ni, kita perlu duduk macam kita duduk tahiyat akhir semayang-semayang yang lain, ataupun kita duduk macam kita duduk tahiyat awal bagi semayang-semayang yang 4 rakaat maupun 3 rakaat. Nampak tak? Kita duduk sama ada duduk tawarruk ataupun duduk iftirash. Ini tak sependapat, kerana daripada hadis-hadis yang kita dapati tidaklah begitu jelas menyebut bahawa qasar tadi berlaku pada 2 rakaat yang awal maupun 2 rakaat yang akhir. Yang pastinya daripada 4 rakaat tinggal 2 rakaat. Apakah yang dipendekkan tadi 2 rakaat yang pertama dikekalkan, 2 rakaat yang akhir ditiadakan, ataupun sebaliknya.
Baik. Jadi hadis ni dari segi sanadnya adalah sahih, berhujjah dengan hadis ni dikira cukup kekuatan untuk kita berhujjah kerana hadis ni adalah sahih. Jadi maksimum tempoh boleh kita qasar semayang dalam satu-satu perjalanan tadi 19 hari 19 malam. Tak ada masalah. Asalkan kita masih dalam keadaan musafir, sama ada kita berpindah randah antara satu tempat dengan satu tempat yang lain, ataupun kita dah sampai ke destinasi kita tetapi kita masih dalam keadaan musafir, maknanya kita tak akan menetap di tempat yang kenaan, kita akan balik pada bila-bila masa saja. Bila selesai hajat kita, kita akan balik ke tempat asal kita. Tak ada niat nak bermukim di situ. Tapi kalaulah kita ada niat nak bermukim di situ, kita balik rumah mak kita, nak duduk bang seminggu 2 minggu. Rumah mak kita tu asal rumah kita. Bila dah kita berumah tangga, ada rumah tangga sendiri, sekali-sekala kita balik rumah mak bapak kita. Rumah tu rumah asalnya rumah kita juga. Tapi bila dah kita berumah tangga, sudah tak jadi lagi rumah kita. Kita dah ada rumah tangga kita sendiri, kita pergi ke mana pun kita akan balik ke rumah kita. Jadi walaupun pada asalnya dia adalah juga rumah kita, tetapi dalam keadaan begini dia sudah tidak dikira lagi rumah kita. Jadi kita balik sekali-sekala dengan niat ataupun dengan maksud kita, kita akan balik ke rumah kita balik. Bila selesai hajat kita selesai, maka kita akan baliklah. Tapi kalau kita dah nak balik duduk rumah mak kita balik semula, rumah tangga kita pun dah duduk rumah sewa saja, balik tukar tempat kerja, nak balik duduk dengan mak kita balik, itu dah tak kira dah. Dia kira balik rumah kita semula. Baik. Jadi dalam hadis ni menjelaskan kepada kita bahawa tempoh maksimum boleh kita qasar semayang ada 19 hari. Dan begitu juga dalam hadis ini menggambarkan kepada kita bagaimana para sahabat Nabi ni apabila mereka mendapati satu-satu sunnah Nabi, mereka akan berpegang teguh kepada sunnah Nabi sekadar yang mereka mampu memahami. Dia paham itu. Ibn Abbas kata, fanahnu idza safarna 19, kami pun bila kami musafir 19 hari 19 malam, makna dia takkan berganjak, takkan dilebihkan, takkan dikurangkan. Ini cara bagaimana kita harus mengikut sunnah Nabi, ikut jejak langkah Nabi. Sebagaimana para sahabat tunjuk contoh teladan yang baik kepada kita, begitulah kita umat Nabi Muhammad ni, kita dikehendaki supaya ikut sunnah Nabi sebagaimana yang Nabi jelaskan kepada kita. Ulama fiqh ada membahaskan sama ada orang ni tak berubah niat dia ataupun berubah niat dia masih tertakluk kepada niat dia. Kalau dah berubah daripada musafir kepada bermukim kepada itu dan ini, wallahu a'lam, ini andaian-andaian yang mungkin boleh ditafsirkan, boleh jadi tepat, boleh jadi tidak. Itu masih dalam lingkungan ijtihad seseorang mujtahid tadi. Boleh jadi ijtihadnya betul, dia dapat 2 pahala. Boleh jadi ijtihadnya tersasar, dia dapat 1 pahala, pahala ijtihad. Manakala ketidaktepatan ijtihad dia tadi dianggap salah, dia dengan Tuhan, Allah akan menentukan. Baik, kita teruskan dengan hadis yang berikutnya. Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita, kata dia, haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warith qala haddatsana Yahya bin Abi Ishaq قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بمكة شيئا قال أقمنا بها 10. Hadis ini diriwayatkan kepada kita oleh Imam Bukhari daripada gurunya Abu Ma'mar.
Abu Ma'mar ni nama dia Abdullah ibn Amrin Al-Minqari Al-Muq'id Al-Muq'adi Al-Muq'adi. Abu Ma'mar Abdullah ibn Amr Al-Minqari Al-Muq'adi. Qala, berkata Abu Ma'mar, haddatsana Abdul Waris, telah menceritakan pada kami oleh Abdul Waris, ialah Abdul Waris ibn Sa'id Al-Basri. Qala haddatsana Yahya ibn Abi Ishaq, kata Abdul Waris telah menceritakan pada kami oleh Yahya ibn Abi Ishaq. Yahya ibn Abi Ishaq Al-Hadrami, dia asal Hadramut. Qala, berkata Yahya, sami'tu Anasan, aku dengar Anas yaqul, berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Madinati ila Makkah, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Madinah ke Mekah. Maknanya keluar musafir. Dan musafir ni jauh lah daripada Madinah ke Mekah, beberapa kilo. Jauh. Fakana yusalli rak'ataini rak'ataini, Nabi semayang 2 rakaat 2 rakaat. Maknanya pada semayang yang 4 rakaat, Nabi hanya buat 2 rakaat 2 rakaat sahaja. Hatta raja'na ilal Madinati, sehingga kami kembali semula ke Madinah. Qultu, aku berkata, Yahya bin Abi Ishaq kata, aqamtum bi Makkah syai'an, kamu berada ataupun bermukim di Mekah sesuatu? Qala, jawab Anas, aqamna biha 10, kami berada di Mekah selama 10 hari 10 malam. Bermakna yang 19 hari tadi 10 hari di Mekah, dan selebihnya Nabi berada di Masyairil Haram. Mana masyair tu di kawasan-kawasan di pada kita mengerjakan ibadah haji, termasuklah di Minanya, di Muzdalifahnya, di Arafahnya. Sebab tu ulama-ulama fiqh kata, dan ulama hadis juga mengatakan, soal ketika kita mengerjakan ibadah haji, kita dibolehkan untuk qasar semayang kita dan juga jamak semayang kita. Dalam hadis-hadis ada menjelaskan Nabi ketika berada di Arafah, dia qasar dan jamak sekali. Qasar dan jamak sekali. Manakala ketika Nabi berada di Muzdalifah, setelah selesai berwukuf di Arafah, Nabi kembali ke Muzdalifah. Ketika berada di Muzdalifah, Nabi juga qasar dan jamak. Dia semayang Zuhur dan Asar di Arafah, dan dia semayang Maghrib dan Isya di Muzdalifah. Di Muzdalifah. Berarti jemaah haji kita bila mereka terlewat bergerak ataupun mereka terawal sampai ke Arafah, adakah mereka boleh qasar dan jamak? Nabi hanya qasar dan jamak di Arafah di antara semayang Zuhur dan semayang Asar. Yang lain-lain Nabi tak semayang di Arafah. Begitu juga dengan Maghrib dan Isya, Nabi hanya semayang di Muzdalifah. Di Muzdalifah. Jadi bagi orang yang terawal, adakah dia boleh qasar semayang? Wallahu a'lam. Kebanyakan ulama kata boleh, kerana dia sudah dikira mula mengerjakan ibadah haji. Dia mula mengerjakan ibadah haji. Jadi sepanjang dia dikira sebagai jemaah haji yang mengerjakan ibadah haji, dia boleh qasar dan juga boleh jamak. Tapi kalau ikut sunnah Nabi secara teraturnya, Nabi hanya qasar dan jamak ketika
berada di Arafah dan juga di Muzdalifah. Manakala setelah Nabi berada di Mina, Nabi hanya qasar sahaja. Nabi tidak jamak sembahyang. Nabi hanya qasar sahaja. Dalam keadaan begitu, ulama-ulama fiqh mengatakan qasar semayang bagi orang yang bermusafir, yang cukup syarat-syarat yang mengharuskan dia qasar. Adakah wajib dia qasar semayang? Ada sebahagian di kalangan ulama fiqh, Abu Hanifah dan mereka-mereka yang sependapat dengan Abu Hanifah mengatakan wajib. Tetapi kebanyakan ulama-ulama yang lain, ulama fiqh, ulama hadis pun mengatakan tidak. Mereka hanya diharuskan. Bahkan pada ketika-ketika seperti mana ketika kita mengerjakan ibadah haji di Arafah, kita lebih afdal qasar dan jamak di Arafah. Jika kita tidak qasar dan jamak di Arafah, dikira khilaf as-sunnah, menyalahi sunnah Nabi, menyalahi sunnah Nabi, ataupun ibarat yang selalu digunakan oleh ulama fiqh, khilaful aula, menyalahi yang lebih aula, yang lebih afdal. Begitu juga ketika kita berada di Muzdalifah, kita jamak di antara maghrib dan isya. Dan kalau kita tak jamak ataupun kita sembahyang maghrib di Arafah, lepas tu baru sembahyang isya di Muzdalifah, ataupun maghrib dan isya sekali di Arafah, kita betul tak lewat, kita paksa tunggu kenderaan sampai ke subuh di Arafah, apa kita nak buat? Sembahyang maghrib dan isya, sembahyang maghrib dan isya secara jamak di Arafah. Itu pun ulama-ulama hadis kata menyalahi sunnah, khilaf as-sunnah. Jadi ikut mana pun, kalau kita boleh, kita cuba sedaya upaya untuk menghayati sunnah Nabi satu demi satu, satu demi satu, sehingga kita dapat menepati sebagaimana yang Nabi kata dalam hadis dia, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum. Ini merujuk kepada ibadah haji sahaja. Ibadah haji ni semua hidup kita sekali saja, jadi kita nak buat yang terbaik, yang terbaik. Itu makanya Nabi mengingatkan kita, khudhu anni manasikakum. Dalam soal mengerjakan ibadah haji, jangan dicampur aduk dengan logik akal kita. Kita kena ikut sunnah Nabi sebiji demi sebiji, supaya haji kita menjadi haji yang mabrur, dan insya-Allah balasannya tidak ada lain melainkan syurga. Baik, balik kita kepada hadis ni. Anas ibn Malik dalam riwayatnya di sini kata dia, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Madinati ila Makkah. Mereka bersama Nabi keluar daripada Madinah menuju ke Mekah. Antara Madinah dengan Mekah tu satu jarak perjalanan yang jauh. Adakah kita dikenaki berjalan sejauh Mekah Madinah baru boleh qasar semayang, ataupun dia ada sukatan jarak yang tertentu? Ini dibahas dan dibincang oleh ulama fiqh dan ulama-ulama hadis. Pada dasarnya perjalanan yang jauh tadi diharuskan kita qasar semayang. Manakala tujuan safar kita, tujuan perjalanan jauh tadi, dalam kes ini Nabi pergi ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji. Maknanya tujuan perjalanan jauh tadi adalah untuk taat kepada perintah Allah. Jadi illah dia ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah maknanya. Kemudian dalam Al-Quran Tuhan kata apa? Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salah in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru
Dalam ayat dia kata apa? Kalau apabila kamu musafir, iza darabtum fil ard, apabila kamu musafir di muka bumi ini, itu maka kata Imam Malik berdasarkan pada ayat ni, perjalanan kita tu kena berjalan atas bumi. Kalau kita berjalan di atas udara, boleh tak kita qasar sembahyang? Ini Imam Malik punya pandangan. Dia kata tak, sebab kapal terbang tak berpijak atas bumi. Lain kalau kita naik kapal laut dia duduk atas ayak duduk atas bumi. Apa bezanya kapal terbang? Dia duduk, walaupun dia terbang di angkasa, dia duduk atas angin duduk atas bumi. 2 kali 5, 5 kali 2. Tapi pandangan Imam Malik secara khusus, dia kata kalau naik kapal terbang tak boleh qasar sembahyang, tak boleh jamak. Kalau naik kapal laut boleh. Kalau berjalan kaki lagi boleh. Naik kereta boleh. Naik kenderaan-kenderaan yang berjalan di atas bumi boleh. Tuhan kata idza darabtum fil ardi, berjalan dalam bumi, terowong dalam bumi. Anda ingat anda pergi ke Perancis, dia bawa anda berjalan malam, dah habis selesai kerja dia bawa anda berjalan malam, naik metro ke tengah-tengah pekan Paris, pusilah. Kita tak tahu turun dalam bumi ni, berapa tingkat dalam bumi ni, cerah macam siang, siang macam malam, malam macam siang. Tak tahu. Habis dia bertanya, Ustaz tahu tak ni, kita ni duduk tang mana? Mana nak tahu? Tengok sama aja belakang. Dia kata duduk di tingkat yang ke-7 dalam bumi ni. Subhanallah. Anda kata jom naik dekat depan. Kalau dia gerak gempa lah, pakai orang tak cari dah duduk tang tu. Pakai duduk tang tu lah. Kalau digempa bumi runtuh lah katanya. Duduk lapisan yang ke-7, tingkat yang ke-7, bawah sekali. Itu berjalan dalam bumi lah tu. Iza darabtum fil ardi falaysa alaikum junah. Quran kata laysa alaikum junahun an taqsuru minas salah. Tak salah, tidak salah kamu qasar sembahyang. Bermakna boleh kita qasar, dan oleh kerana ada contoh daripada amalan Nabi, maka qasar lebih aula daripada tamam. Dan boleh juga kalau kita buat tamam, tak salah. Cuma kalau kita musafir yang cukup syarat-syarat yang mengharuskan kita qasar, kita tak mau qasar, kita dianggap menyalahi sunnah. Satu. Yang kedua, berdasarkan hadis riwayat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, mengatakan Nabi pernah bersabda, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Maknanya qasar semayang ini satu sedekah yang Allah sedekah kat kamu. Tuhan bagi sedekah kat kita, ringankan semayang daripada 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ini sedekah Tuhan, Tuhan bagi kat kita. Tak mau terima sedekah Tuhan, sombong dengan Tuhan. Jangan kita berlaku sombong dengan Tuhan. Bila Tuhan bagi kat kita, kita terima. Kalaulah keadaannya di dunia ni kita berurusan dengan pihak-pihak atasan, pihak-pihak yang berkenaan, pihak istana dan sebagainya, katakanlah mereka nak bagi apa, kita tak mau. Dia nak bagi hadiah kat kita ke, nak bagi apa, nak bagi datuk ke, tak mau. Tak mau tu mereka anggap hina istana. Tak boleh. Itu di dunia. Jadi kita berurusan dengan Tuhan yang maha agung, yang maha berkuasa. Tuhan bagi kat kita hadiah, kita terima. Walaupun kita dalam keadaan aman, damai, selesa, naik kapal terbang, naik kereta api ekspres, selesa, bukan main. Makan, minum lebih daripada kita duduk rumah kita lagi. Kita duduk rumah kita kena sembahyang 4 rakaat. Tapi bila naik kenderaan mewah, naik kapal terbang, naik kereta api ekspres, naik kapal laut tu, kapal mewah tu lebih mewah daripada hotel 5 bintang lagi. Boleh qasar dah? Boleh qasar. Kerana sebab yang mengharuskan kita qasar ialah kerana kita berjalan jauh, bukan kerana susah payah,
bukan kerana senang lenang ataupun kerana keselesaan ataupun ketidakselesaan, tapi kerana kita berjalan jauh. Itulah yang diharuskan kita semayang. Sebab itulah ulama-ulama usul fiqh dia kata apa? Ini dinamakan illah. Illah sebab yang mengikat hukum mengharuskan kita semayang qasar tadi ialah kerana safar, kerana berjalan jauh. Jadi bila perjalanan jauh tadi hasil, maka hukum yang mengharuskan boleh diterima ataupun boleh dilaksanakan. Jadi illah tadi dia mengikat hukum. Adanya illah ada hukum, tak ada illah tak ada hukum. Al-illah taduru ma'al hukm. Ada illah kerana kita musafir jauh, maka boleh kita. Sebab tu Abu Hanifah dia tak kisah berdasarkan pada keadaan ataupun illah yang mengharuskan kita semayang qasar ni. Kata Abu Hanifah, sama ada perjalanan jauh kita tadi dengan maksud, dengan niat taat kepada Tuhan ataupun maksiat kepada Tuhan. Nak pergi tengok bola, nak pergi tengok bola, perlawanan bola sepak, boleh qasar semayang ke tidakkah? Yalah, nak pergi tengok orang main bola. Orang main bola tu tak tutup aurat. Pemain-pemain bola yang kita nak tengok dia pemain tu, dia pun tak tutup aurat. Kalau tutup aurat tu satu hal juga. Tapi kemudian penonton-penonton yang lain, barangkali sebelah menyebelah kita, macam-macam ragam manusia. Jadi sedikit sebanyak barangkali ada melibatkan keadaan yang bercanggah dengan hukum hakam syarak. Mengikut pandangan Abu Hanifah, tanpa melihat niat ataupun maksud musafir tadi, perjalanan jauh tadi, safar, maka kita masih diharuskan qasar dan jamak sembahyang. Itu pandangan Abu Hanifah. Selain daripada Abu Hanifah berpendapat bahawa dalam soal perjalanan jauh yang diharuskan kita qasar sembahyang ni hanyalah perjalanan jauh yang bermaksud taat kepada Tuhan, paling tidak pun kita melakukan sesuatu ataupun dengan maksud sesuatu yang tidak bercanggah dengan hukum hakam syarak yang sedia ada. Jadi perjalanan yang diharuskan oleh syarak, maka diharuskanlah kita qasar dan juga jamak. Seterusnya kita dapati dalam hadis riwayat Anas juga, dia kata hatta yarja'na ila al-Madinah. Maknanya kalau kita nak pergi daripada sini nak pergi ke Mekah, kita turun daripada rumah kita, keluar daripada rumah kita, dah boleh qasar, dah boleh jamak. Tak nanti kita pergi sampai berpuluh kilo baru nak jamak, nak qasar. Dah. Kita keluar daripada rumah kita. Sebab tu Nabi dia nak musafir, dia keluar daripada rumah dia, dia pergi masjid. Daripada masjid dia bertolak pergi. Mana daripada rumah pergi masjid yang berhampiran dengan rumah dia, daripada masjid dia pergilah ataupun mula perjalanan jauh dia. Anda tak tahu orang tua-tua dulu-dulu bila nak pergi ke Mekah, dia turun daripada rumah, dia pergi kubur. Sampai hari ni anda tak faham-faham pasal apa yang dia pergi kubur. Lah ni tak tahulah. Anda jarang tengok, jarang duk perhati. Tapi kalau dulu-dulu anda kecil-kecil dulu anda duk tengok, masa tu pun dah timbul tanda tanya dah. Pasal apa lah kita ni keluar kena pergi kubur? Anda nak pergi Madinah, masa anda nak pergi belajar di Madinah, turun daripada rumah dia bawa pergi kubur. Anda kita pasal apa pergi kubur? Dah lah kalau kita pun nak pergi ziarah kubur pun bila-bila masa boleh. Bila-bila masa boleh. Tapi bila nak berjalan jauh kena pergi kubur dulu. Siapa? Allah. Tak ada jawapan sampai hari ini. Walaupun dah pergi ke Madinah, belajar di sana, anda tak jumpa hadis yang suruh pergi kubur dulu. Yang anda jumpa hadis, Nabi bila dia nak berjalan jauh, dia turun daripada rumah dia pergi masjid. Kemudian dia pun berjalan. Bila balik dia perjalanan jauh tadi, bila dah balik,
Dia tak terus balik ke rumah, dia singgah di masjid, daripada masjid dia balik ke rumah, daripada masjid dia balik ke rumah dia. Jadi semasa kita singgah di masjid, sama ada hala pergi maupun hala balik, masih boleh qasar dan jamak sembahyang, masih boleh qasar dan jamak sembahyang, berdasarkan pada hadis Anas, hatta raja'na ila al-Madinati, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Madinati ila Makkah, fakana yusalli rak'atain hatta raja'na ila al-Madinati. Kemudian Yahya bin Abi Ishaq kata, qultu aqamtum bi Makkah syai'an, qala aqamna biha 10. Maknanya dalam soal kita menuntut ilmu ni kena saling menerima dan memberi. Yahya ibn Abi Ishaq murid kepada Anas, bila dia rasa perlu dapat penjelasan yang lebih, maka dia tanya soalan, bukan soalan, tanya kepada Anas. Anas jawab. Jadi melalui soal jawab juga boleh membantu guru untuk memberi penjelasan yang lebih, membantu murid untuk lebih memahami apa yang dimaksudkan daripada sesuatu hukum hakam syarak tadi. Kita teruskan dengan bab yang berikutnya, babus salati bi Minan. Bab ini tentang semayang di Mina. Ini masih merujuk kepada kes ketika kita buat haji. Jadi Mina salah satu destinasi. Kita bertolak daripada Mekah pergi ke Mina, bermalam di Mina satu malam. Lepas tu daripada Mina ke Arafah. Daripada Arafah kita tidur semalaman di Arafah. Kemudian kita bertolak balik ke Muzdalifah. Kita tak tidur di Arafah. Nabi tak tidur di Arafah. Nabi pergi sebelum zuhur, dia masuk kawasan Arafah sebelum zuhur. Kemudian bila masuk waktu zuhur, Nabi semayang zuhur dan asar jamak takdim. Nabi terus berada di Arafah sehingga jatuh matahari. Masuk waktu maghrib, dan kemudian Nabi bertolak ke Muzdalifah tanpa semayang maghrib di Arafah. Di Muzdalifah selepas semayang maghrib dan isya, Nabi terus tidur bermalam di Muzdalifah, dan kemudian pada keesokan hari semayang subuh di awal waktu. Lepas semayang subuh, Nabi pun bertolak ke Mina. Jadi Mina merupakan di antara destinasi yang paling lama Nabi berada di sana. Itu makanya Imam Bukhari meletakkan satu bab, babus salati di Minan. Bab ini untuk menerangkan semayang ketika kita berada di Mina. Kata Imam Bukhari, haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Ubaidillah qala akhbarani Nafi'un an Abdullah radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Minan rak'ataini wa Abi Bakr wa Umar wa ma'a Uthman sadran min imaratihi thumma atammaha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari kita sambung semula kuliah kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari kepada kita daripada gurunya Musaddad. Musaddad ialah Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal, dari kalangan guru Imam Bukhari yang berasal daripada Basrah. Dia ada kitab musnad dia. Ibn Hajar mengatakan keseluruhan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih dia ni daripada Musaddad, semuanya ada dalam kitab musnad kalangan Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal. Bermakna naskhah musnad Musaddad ni boleh jadi ada pada Imam Bukhari, ataupun satu lagi kemungkinan, mungkin naskhah tu tak ada, tetapi Imam Bukhari ni dia ingatan dia kuat.
Ada ketikanya dia pinjam kitab daripada guru dia, daripada kawan-kawan dia, untuk sekali dia baca, sekali lalu ingat habis semua sekali. Ingat habis semua sekali. Ingatan dia hebat Tuhan bagi kat dia. Dia tak pernah lupa, dia kata. Ini kelebihan yang Tuhan bagi kepada dia. Bila dia ingat, dia hafal, dia tak lupa lagi dah. Bila dia tulis sahih, kitab sahih dia ni, dalam lingkungan 6,000 lebih hadis, termasuk yang berulang-ulang. Kalau kita tolak yang berulang-ulang tu, ambil yang tak berulang sahaja, dalam lingkungan 4,000 lebih. Ini dikumpul daripada jumlah asalnya melebihi 100,000 hadis sahih. 100,000 hadis sahih dipilih, ditapis, disaring sampai tinggal 4,000 lebih, termasuk yang berulang-ulang 6,000 lebih. Manakala hadis yang tidak sahih yang juga dimiliki dalam ingatan, dalam hafalan Imam Bukhari melebihi 100,000 hadis lagi. Bermakna 200,000 hadis yang dimiliki disaring tinggal 100,000 yang sahih sahaja. Dan daripada yang sahih sahaja ni, nak tengok martabat yang paling tinggi daripada yang sahih ni, nak dapat yang lebih sahih, yang paling sahih, dan dimatkan dalam kitab dia ni dalam lingkungan 6,000 lebih, termasuk yang berulang. Manakala yang tidak berulang dalam lingkungan 4,000 lebih sahaja. Kita boleh gambarkanlah, dia pinjam kitab, dia baca sekali lalu. Ada diceritakan dia setiap malam dia bangun kadang-kala sampai 20 kali. 20 kali dia bangun setiap malam. Setiap kali dia terjaga, dia terlintas apa-apa perkara yang dalam fikiran dia, dia akan tulis. Dia akan bangun, dia akan tulis. Dia akan tulis. Bagi hadis-hadis yang dimatkan dalam ni, setiap kali dia nak tulis hadis, satu-satu hadis tu, dia terlebih dahulu mandi dan kemudian dia semayang 2 rakaat, selepas tu baru dia tulis satu hadis. Maknanya kalau 4,000 lebih, 6,000 lebih tu tadi, dia ada 6,000 kali lebih dia mandi dan 6,000 kali lebih dia semayang 2 rakaat. Jadi 2 rakaat kali 6,000 maknanya 12,000 rakaat lebih dia semayang. Itulah berkatnya ilmu mereka. Baik. Kata Musaddad, haddatsana Yahya, telah menceritakan pada kami oleh Yahya, iaitu Yahya ibn Sa'id al-Qattan, an Ubaidillah, daripada Ubaidillah, iaitu Ubaidillah ibn Umar, qala akhbarani Nafi', kata Ubaidullah telah mengkhabarkan kepada saya oleh Nafi', iaitu maula Abdullah ibn Umar. An Abdullah, Nafi' meriwayatkan daripada Abdullah, iaitu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, qal sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Mina. Aku semayang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina, raka'ataini, 2 rakaat saja. Ini merujuk kepada semayang yang 4 rakaat, 3 waktu tadi, Zuhur, Asar dan juga Isya. Nabi ketika dia berada di Mina, Nabi hanya semayang 2 rakaat sahaja. Wa Abi Bakar, juga pada zaman Khalifah Abu Bakar. Jadi Anas kata ketika mereka berada di Mina bersama dengan Nabi, mereka hanya qasar sahaja, semayang yang 4 jadi 2. Begitu juga di zaman Abu Bakar, wa Umar, dan zaman Umar, wa ma'a Uthmana sadran min imaratihi, dan juga bersama Sayyidina Uthman di bahagian awal pemerintahan Sayyidina Uthman. Thumma atammaha, kemudian di bahagian akhir pemerintahan Sayyidina Uthman, dia telah semayang secara tamam. Maknanya yang 4 rakaat dia buat 4, tak lagi qasar semayang. Ini apa yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman.
Abdullah ibn Mas'ud tegur Sayyidina Uthman. Kenapa Sayyidina Uthman berbuat demikian, sedangkan Sayyidina Uthman sendiri pernah melakukan semayang ikut sunnah Nabi ketika berada di Mina? Jawab Sayyidina Uthman, dia buat begitu kerana nak menerangkan kepada orang ramai bahawa semayang tamam juga tak salah, boleh dilakukan. Maknanya qasar diharuskan, tamam juga diharuskan. Cuma di antara qasar dengan tamam, yang mana satu lebih afdal? Memanglah semayang qasar lebih afdal daripada semayang tamam. Itu sahaja. Jadi dalam kes ini menjelaskan kepada kita bahawa sepanjang kita berada di Mina ketika kita mengerjakan ibadah haji, bermula daripada hari yang ke-10, 11, 12, 13, 4 hari kita berada di Mina. Sepanjang tempoh tu kita semayang qasar. Bagi semayang yang 4 rakaat, kita buat 2 rakaat sahaja. Tapi kita tidak jamak antara semayang-semayang tu tadi, kerana Nabi tak jamak semayang. Daripada situ ulama-ulama hadis mengatakan bahawa kalaulah kita berjalan jauh di mana-mana saja, sepanjang perjalanan kita tadi kita belum sampai ataupun belum menetap di mana-mana satu tempat dengan mengambil masa yang lebih lama daripada tempat-tempat yang lain, mana kita masih dalam perjalanan pergerakan ke sana ke sini, sepanjang tempoh tu kita boleh qasar dan jamak sekali. Tapi kalau dah kita sampai di satu-satu destinasi yang kita mengambil tempoh masa yang lebih lama untuk berada di satu-satu tempat, kita pergi di Kuala Lumpur, kita menginap di hotel, kita sepanjang masa kita ada di hotel, kita semayang qasar sahaja, kita tidak jamak. Tapi kita keluar di hotel, pergi buat kerja, pergi apa begitu begini, dan bergerak sana, bergerak ke sini, kita boleh qasar dan jamak sekali. Ini apa yang difahami ataupun apa yang diambil iktibar oleh para ulama hadis daripada hadis ni, di mana Abdullah ibn Umar menjelaskan kepada kita bahawa sepanjang Nabi berada di Mina, Nabi hanya qasar sahaja dan Nabi tidak jamak. Baik, kita teruskan dengan hadis yang berikutnya. Haddatsana Abul Walid, telah menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari, oleh Abul Walid. Abul Walid di sini adalah Hisham ibn Abdul Malik. Hisham ibn Abdul Malik ni di antara guru Imam Bukhari yang bukan sahaja pakar dalam bidang hadis, tapi dia terlebih dahulu pakar dalam bidang bahasa. Dalam bidang bahasa Arab, sastra Arab. Ini bidang kepakaran dia. Qala, berkata Abul Walid, haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami oleh Syu'bah. Syu'bah di sini adalah Syu'bah ibn al-Hajjaj Abul Ward al-Ataki. Dia di kalangan ulama Basrah yang diberi gelaran Amirul Mukminin fil hadis. Kalau dalam soal pemerintahan negara, para khalifah Khulafaur Rasyidin diberi gelaran Amirul Mukminin dalam bidang pemerintahan, kepimpinan negara. Tapi dalam bidang hadis juga pernah diberi gelaran kepada tokoh-tokoh besar di kalangan mereka, seperti mana Syu'bah, Amir ibn Shurahil al-Sya'bi, Imam Bukhari sendiri dan lain-lain lagi diberi gelaran Amirul Mukminin fil hadis. Kata Syu'bah, anba'ana Abu Ishaq, telah menceritakan pada kami oleh Abu Ishaq. Abu Ishaq di sini ialah Abu Ishaq As-Sadi'i. Nama dia Abdullah ibn Amrin Abu Ishaq As-Sadi'i. Qala, berkata Abu Ishaq, sami'tu Harithah ibn Wahb, aku dengar Harithah ibn Wahab Al-Khuza'i. Harithah ibn Wahab ni di kalangan sahabat Nabi daripada kabilah Khuza'i. Qala, kata Harithah, salla bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amana ma kana di minan rak'ataini. Harithah ibn Wahab berkata, Nabi semayang dengan kami di Mina 2 rakaat dalam keadaan sangat aman.
Maknanya ini merujuk kepada tafsiran ayat Al-Quran yang kita baca tadi, idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kita bimbang difitnahkan oleh orang kafir, apalah orang Islam ni sat 2 rakaat, sat 4 rakaat, ada hari-hari dia bersemayang, ikut suka dia nak semayang. Ini fitnah yang mungkin disebar luaskan oleh orang yang tak faham, orang kafir, orang tak Islam, ataupun orang Islam tapi tak faham, tak ada ilmu. Jadi Quran menjelaskan kepada kita, jika ada unsur-unsur yang sedemikian, maka inilah di antara sebab kenapa disyariatkan oleh Allah semayang qasar dalam Islam. Jadi pokok pangkalnya, bila Tuhan membenarkan kita semayang 2 rakaat ketika kita sebagai semayang qasar kepada semayang-semayang yang 4 rakaat, bermakna sama ada kita ada kebimbangan, kerisauan, berlaku fitnah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, ataupun tidak, kita diharuskan semayang. Laisa alaikum junahun, tak salah kita qasar semayang. Sama ada kebimbangan, tak ada kebimbangan, tak ada masalah. Jadi Harithah ibn Wahab cerita kat kita, Nabi semayang bersama dengan mereka di Mina 2 rakaat. Nabi semayang qasar dalam keadaan mereka aman damai, tak ada apa-apa kebimbangan, tak ada apa-apa ancaman, aman damai, pun Nabi semayang qasar. Maknanya bukanlah menjadi syarat kebimbangan baru boleh qasar. Ada di kalangan ulama yang berpendapat ayat Al-Quran tadi boleh jadi merujuk kepada semayang syiddatul khauf, kerana takutkan musuh, daripada semayang 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, boleh reduce sampai 1 rakaat. Wallahu alam. Kata Ibn Hajar, pandangan ini adalah batil. Nak cari yang mudah saja, nak cari yang mudah saja, tak payah semayang lah. Macam ada setengah pihak dia kata apa, berdasarkan ayat Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bila dah sampai darjat keyakinan, tak satu darjat keyakinan yang tinggi, tak payah lagi semayang. Orang yang duduk semayang ni darjat keyakinan dia pun masih rendah. Dah. Ini dalam istilah ilmiah bidang usul fiqh, dia kata tahamul ala nas. Dia guna nas-nas syarak ni untuk dieksploitasikan mengikut kehendak nafsu dia. Ini salah besar dalam amalan syariat, tak boleh. Jadi Ibn Hajar dia komen, dia kata pandangan ni adalah batil, tidak berasaskan kepada hujah yang jelas dan kukuh. Jadi barangkali setakat itu saja kuliah kita pada malam ni. Kemudian kita bersambung lagi dengan hadis yang berikutnya. Haddatsana Qutaibah, wallahu a'lam. Anda tak apa dengar.
Okey. Soal jarak di apapun dalam hadis disebut perjalanan tu jauh. Maknanya kalau kita nak pergi ke Kuala Lumpur, daripada sini ke Kuala Lumpur tu jauh. Tapi apabila kita memulakan perjalanan kita tadi, walaupun belum dikira jauh lagi, daripada rumah kita pergi ke masjid, dah boleh qasar sembahyang kita, dah boleh jamak. Tak ada masalah. Tak mesti kita keluar daripada qaryah kita. Daripada rumah kita, kita singgah di masjid dah boleh dah. Dah boleh dah. Begitu juga apabila kita balik, kita singgah di masjid. Belum sampai ke rumah kita lagi. Jarak di antara masjid dengan rumah kita tu dekat. Maksudnya di sini, yang Nabi nak berjalan jauh tu bukan di antara rumah dengan masjid tu saja. Tapi masjid tu sebagai laluan perjalanan jauh dia ke satu destinasi yang jauh. Ukuran jauh dekat ni tadi, ini ditafsirkan oleh ulama-ulama kita. Ada yang mengatakan keluar kawasan, keluar negeri. Ada yang meletakkan ukuran 3 farsakh. 3 farsakh tu, 1 farsakh tu 3 batu. Kalau 3 farsakh, berapa batu? Sikit sangat. Ada yang mengatakan tak, bukan 3 farsakh, 10 farsakh. Hadis-hadis yang diriwayatkan mengenai perkara ini, tidak ada satu pun hadis yang sahih. Itu makanya ruang perbezaan pendapat tu agak luas, terbuka. Maka ramailah yang berijtihad untuk menafsirkan maksud jarak jauh tadi. Adakah kena mesti keluar daerah, kawasan? Kalau kita qaryah kita dekat-dekat antara satu qaryah dengan satu qaryah. Nabi dia keluar daripada Madinah, dia pergi ke Abyar Ali. Dia dah qasar. Abyar Ali itu di luar kawasan Madinah. Dah pinggir Madinah dah. Sekarang ni dikira pinggir Madinah lah. Dan Madinah tu berkembang, meluas, semakin meluas. Tapi kalau satu ketika dulu, tak, dia kira jauh. Nabi dah qasar dah sembahyang dia. Jadi wallahu a'lam, Imam Asy-Syafi'i ada pandangan dalam hal ini. Dia kira jauh apabila perjalanan itu mencapai 2 marhalah. 2 marhalah tu dalam 58 kilometer baru dikira jauh. Kalau perjalanan kita tu tak sampai tu, maka dikira belum lagi cukup maksud perjalanan jauh tu tadi. Tapi kalaulah kita nak pergi ke satu destinasi yang dekat, tak cukup 2 marhalah tu, daripada situ kita berubah niat nak pergi ke tempat lain. Dalam kes yang semacam ni, masih dikira kita singgah di satu tempat, daripada satu tempat tu ke satu tempat yang lain, itu niat baru, dikira satu perjalanan yang berasingan. Tapi kalaulah kita niat nak pergi Kuala Lumpur, jauh kan, tapi kita dalam perjalanan tu kita singgahlah di Taiping ke, singgahlah di mana-mana tempat dalam perjalanan tu tadi, itu masih dikira perjalanan tu jauh. Dan sehinggalah kita sampai ke Kuala Lumpur, daripada Kuala Lumpur kita patah balik sampai ke rumah kita, baru dikira selesai perjalanan tu. Selagi kita tak sampai balik ke rumah kita, walaupun jarak tu sudah menghampiri, dia masih dikira kita dalam perjalanan jauh. Boleh? Wallahu a'lam. Salam.
Ha. Oh. Ah. Kalau kita pergi Kuala Lumpur, kita duduk sana dalam tempoh tertentu lah. Kita kata dalam lingkungan 19 hari ke bawah lah. Maksimumnya 19 hari. Dalam lingkungan 19 hari ke bawah ni, kita boleh qasar semayang. Kita pergi rumah anak kita lah. Bukan nak pergi duduk rumah mereka. Pergi berjalan saat pergi ziarah mereka. Masa kita duduk rumah mereka, kita keluar pergi masjid, semayang bersama, berjamaah dengan imam di masjid. Tadi dia semayang tamam lah. Kita semayang tamam. Macam imam juga. Macam imam juga. Kita nak ikut semayang tamam. Dan adakah lebih afdal kita pergi semayang di masjid berjamaah ataupun semayang seorang-seorang? Tak, lebih afdal kita pergi masjid. Lebih afdal kita pergi masjid. Kita semayang Jumaat pun sama juga. Kalau kebetulan kena hari Jumaat, lebih afdal kita pergi semayang Jumaat. Jangan tunggu semayang Zuhur seorang-seorang kerana nak semayang 2 rakaat saja. Masalah semayang Jumaat ni, bila kita semayang Jumaat, bolehkah kita jamak antara Jumaat dengan Asar? Dalam hadis tak ada disebut jamak di antara Jumaat dengan Asar. Yang ada dalam hadis-hadis disebut jamak antara Zuhur dengan Asar. Tak ada antara Jumaat dengan Asar. Cuma ditafsirkan oleh ulama hadis, sebahagian di kalangan ulama hadis, dan kebanyakan ulama fiqh kata oleh kerana Jumaat tu mengambil tempat Zuhur, maka dibolehkan juga kita semayang jamak. Lepas kita semayang Asar atau lepas kita semayang Jumaat, kita boleh semayang Asar qasar dalam waktu Zuhur. Sebab yang jamak tu bukan antara semayang dengan semayang. Jamak tu antara waktu semayang dengan waktu semayang. Kita semayang Asar dalam waktu Zuhur ataupun semayang Zuhur dalam waktu Asar. Bukan kita campur antara Asar dengan Zuhur. Tak, semayang asin-asin, bagi salam sudah selesai, nak bersembang sepada lepas tu nak jamak pula, boleh, tak ada masalah. Ataupun lepas bagi salam terus nak bangkit, nak semayang Asar pula lepas Zuhur, tak ada masalah, boleh. Ya. Boleh dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan hadirin sekalian, saya telah berbincang dengan Ustaz. Waktu sesi perbincangan ini, Ustaz ini tuan-tuan boleh bukakan sebarang soalan yang sesuai sama ada yang kita bincangkan ataupun di luar konten ini. Dan saya juga akan ambil kesempatan di sini akan menyoal Ustaz tentang beberapa kabar, tapi kita fokuskan tajuk yang tertentu. Dan tentu ditanya di samping itu. Jadi fokus kita tentu bincang Ustaz, kita bincang bab solat. Kita fokuskan tentang solat. Solat untuk seolah-olah. Dan hari ini solat kelasnya kita nak hubungkan pada wudhu dulu sangat. Wudhu. Jadi saya jelaskan tentang cara mengambil wudhu dan niat. Ikut sunnah. Cara kita mengambil wuduk ni, kita bab wuduk ni kita dah baca dalam Sahih Bukhari, kita ni dah baca sebelum ni pun. Tapi barangkali tak semua kita yang dapat hadis. Ini berapa tahun dulu? Barangkali 20 tahun dulu kot. 20 tahun dulu barangkali. Kita mula dengan Kitabul Iman dan kemudian kita masuk Kitabul Taharah. Cara wuduk Nabi SAW, pertama sekali Nabi dia berkumur. Bila dah dapat ayak tadi, dia berkumur dulu. Maknanya dia cuci mulut dia dulu. Dan kemudian dia basuh kedua belah tangan dia. Dia basuh kedua belah tangan. Ada setengah riwayat yang menyebut dia basuh kedua belah tangan dulu, kemudian baru dia berkumur. Yang ni ada disebut dalam riwayat. Apapun boleh didahulukan antara satu sama lain, di antara berkumur dengan menyeluruh. Dan kemudian selepas tu Nabi masukkan ayak ke dalam hidung dia. Dia cuci hidung dia dengan cara istinthar, istinsyaq dia panggil.
Istinsyak tu masuk, istinsar tu keluar balik semula. Cuci hidung kita. Barangkali kita berjalan ke sana ke sini, ataupun kita tidur sepanjang malam, bangkit nak berwudu. Dalam hadis ada disebut syaitan bila kita lehna, dia turut tidur atas batang hidung kita. Dia turut tidur di atas batang hidung kita. Jadi bila kita ambil wudu, kita kena basuh hidung kita. Selain daripada basuh mulut kita, kita basuh hidung kita. Dan kemudian Nabi baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian barulah dia basuh muka dia. Dia basuh muka dia untuk kali yang pertama. Dan kemudian bila selesai, rata air di muka dia. Muka ni, yang dikatakan muka ni, ulama fiqh memberi definisi takrif muka ni antara gigi rambut sampai ke dagu. Gigi rambut dia. Orang yang gigi rambut dia tengah kepala, jauhlah muka dia. Dah, wallahu a'lam. Muka tadi, setakat muka lah. Daripada dahi kita turun sampai ke dagu kita, daripada cuping telinga ke cuping telinga, itulah muka. Itulah dia, muka. Syekh Nasruddin Al-Albani, guru kami, dia kata, muka tadi, dia bertindih dengan maksud, di antara maksud muka dengan maksud janggut. Bagi dia, janggut tu yang tumbuh di bawah dagu ni, di dagu dan bawah dagu. Dan juga mana-mana bahagian daripada muka kita yang didapati tumbuh bulu, apa nama, sini dia panggil apa? Jambang. Jambang kiri kanan ni, ataupun di mana-mana bahagian. Ada orang barangkali dia tumbuh sampai ke dekat-dekat dengan hidung dia boleh tumbuh. Albani kata yang tu termasuk dalam apa yang dimaksudkan sebagai janggut. Dalam hadis Nabi kata apa? Qassus syawarib wa'ful liha. Dia syarah dah kami berjam-jam. Hadis qassus syawarib wa'ful liha. Gunting ataupun andam misai kita dan belah ataupun biak janggut kita tadi membesar, memanjang. Jadi itu pandangan Al-Albani. Apapun maknanya, di kalangan ulama-ulama kita cuba mendapatkan sempadan di antara muka dengan bukan muka, supaya bila kita dikenaki basuh muka tadi, kita kena basuh keseluruhan kawasan yang dikira sebagai muka dan tanpa ada pengecualian, kita kena basuh semua sekali. Untuk pusingan yang pertama dikira 1 kali air, bagi pusingan yang kedua 2 kali air, dan sebaik-baiknya 3 pusingan 3 kali basuh. 3 kali basuh. Ada hadis yang menyebut hanya sekali sahaja. Ada hadis yang menyebut hanya 2 kali sahaja. Dan ada hadis yang menyebut 3 kali. Ulama-ulama hadis buat kesimpulan sekurang-kurangnya 1 kali. Ulama fiqh kata ini wajib. Wajib. Lebih baik daripada 1 kali, 2 kali. Boleh juga. Basuh muka 2 kali pun boleh. Sebaik-baiknya 3 kali. Lebih daripada 3 kali kurang baik. Lebih daripada 3 kali, 4 kali, 5 kali kurang baik. Kurang baik. Nabi hanya menggunakan 1 cupak mud, 1 cupak air. Cupak tu punya ada 1 liter lebih. Untuk sekali dia berwuduk 1 cupak air. Dia mandi junub 1 gantang air. Dia boleh mandi junub 1 gantang air untuk mandi junub. 1 cupak dia boleh guna untuk ambil wuduk. Wuduk Nabi sudah tentulah wuduk yang terbaik, yang paling sempurna, yang menjadi contoh kepada kita umat dia untuk menghayati amalan berwuduk. Jadi kita basuh muka
sekali atau dua atau tiga. Begitu lepas muka, dia basuh tangan. Tangan, oleh kerana tangan kita ada dua belah, satu kanan satu kiri, kita mula dengan tangan kanan dulu, daripada ujung hingga ke siku, bukan daripada siku hingga ke ujung. Itu kita kena faham. Kita ambil ayat sembahyang di pipe ayat ni, kita buka sehabis-habisnya, sekuat-kuatnya ayat tu, kita suar siku dulu. Dah Quran kata fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Aydiyakum mula daripada ujung sini, ilal marafiq hingga ke siku, bukan daripada siku hingga ke ujung. Dah itu dah tak selari dengan perintah ayat Quran. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh tangan kanan dulu hingga ke siku, dan untuk 3 kali. Adakah kita kena selesai tangan kanan 3 kali dulu, kemudian baru start dengan tangan kiri pula 3 kali? Wallahu a'lam. Ulama fiqh ada bahas perkara ni. Bagi ulama hadis tak ada masalah. Dia boleh mula satu sini, dua pula, dua di sini, kali ketiga, boleh, tak ada masalah. Ataupun nak 1, 2, 3 selesai tangan kanan, baru start tangan kiri 1, 2, 3, tak ada masalah. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, Quran kata suruh basuh, suruh sapu kepala. Sapu kepala ni, ulama bahasa, bila Quran menggunakan perkataan bi ru'usikum, ba dalam ayat tu tadi, dari segi bahasa dia kata tab'idiyah. Ba tab'idiyah, dia ada ba sababiyah, tapi dalam kes ni lebih sesuai dikatakan ba di sini ba tab'idiyah, makna sebahagian daripada kepala. Mengikut pandangan Ahmad ibn Hanbal, berdasarkan kepada beberapa hadis yang diriwayatkan berkaitan dengan amalan Nabi sapu kepala ketika berwuduk, Nabi sapu daripada bahagian hadapan hingga ke bahagian belakang, dan kemudian patah balik lagi dari belakang sampai ke bahagian hadapan. Sekali saja. Dari depan pergi ke belakang, dari belakang patah balik ke depan. Sekali saja. Soal sapu kepala tidak ada dalam mana-mana hadis yang diriwayatkan yang menyebut berapa kali yang perlu disapu. Berapa kali yang perlu disapu. Oleh yang demikian, ulama-ulama hadis kata, oleh kerana daripada anggota-anggota wuduk yang lain, sepakat ulama-ulama mengatakan 1 kali dikira wajib, dikira telah memenuhi kehendak maksud berwuduk tadi. Hadis-hadis yang diriwayatkan di mana Nabi hanya basuh sekali saja muka dia, sekali saja tangan dia, begitu juga sekali saja Nabi sapu kepala. Dan ada hadis pula yang menyebut Nabi basuh muka 2 kali, basuh tangan 2 kali, tapi bila disapu kepala hanya sekali sahaja. Hanya sekali sahaja. Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan di mana Nabi basuh muka 3 kali, basuh tangan pula 3 kali, dan kemudian sapu kepala hanya sekali sahaja. Itu makanya ulama hadis kata dalam soal basuh muka kita, dalam soal sapu kepala, kita hanya perlu sapu sekali sahaja. Dan berdasarkan hadis riwayat Sayyidina Uthman ibn Affan, di mana Sayyidina Uthman pernah tampil ke hadapan menunjuk kepada para sahabat yang lain bagaimana wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Uthman bila dia sapu kepala, dia sapu daripada bahagian hadapan hingga ke bahagian belakang, dan daripada belakang tadi patah balik ke bahagian hadapan semula. Itu cara Nabi sapu kepala dia. Ahmad ibn Hanbal mengatakan itu yang paling sempurna, dan paling kurang, kata Ahmad ibn Hanbal, berdasarkan pada ayat Al-Quran, wamsahu biru'usikum ba tab'idiyah, kita paling kurang kena sapu kepala kita separuh bagi 2.
50% kepala kita. Kuk memanjang ke, kuk melintang ke, tak kisah. Yang penting kan sapu 50% daripada kepala kita. Ada rambut pun ya, tak ada rambut pun ya. Walaupun dari segi bahasa, ru'us, kepala ni dikatakan kepala kawasan yang tumbuh rambut. Bagi orang yang tak tumbuh rambut ataupun tumbuh rambut start di tengah kepala, dia dikira kepala lah. Atas pada dahi tu kepala lah, atas pada tengkuk tu kepala lah, atas pada dahi, atas pada tengkuk tu kepala lah. Jadi itu sapu kepala. Lepas sapu kepala, dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dengan hadis dengan sanad yang sahih bahawa Nabi juga pernah sapu telinga dia, dan sapu telinga dengan ayat yang baru. Wallahu a'lam. Bagaimana nak sapu telinga, dalam hadis tidak dinyatakan secara jelas, secara terperinci. Mula dengan lubang telinga, pusing kot ni apa semua, pada tarik ke belakang ni lagi sekali. Wallahu a'lam. Itu dalam kitab kerukunan. Tapi dalam hadis tidak dinyatakan secara terperinci yang dinyatakan ataupun yang dijelaskan oleh kitab kerukunan Melayu. Wallahu a'lam. Ulama-ulama hadis kata bila hasil saja sapu telinga, maka hasillah. Ada hadis lain yang diriwayatkan dengan agak banyak sanad-sanad yang diriwayatkan, tetapi tidak ada satu pun yang sahih yang menyebut al-uzunani minar ra's, telinga, kedua belah telinga tu sebahagian daripada kepala. Hadis ni dari segi sanadnya, walaupun diriwayatkan dengan begitu banyaknya sanad, hingga melebihi 10 sanad, dan dinisbahkan kepada lebih daripada 10 orang sahabat Nabi, tapi tidak ada satu pun sanad yang sahih. Wallahu a'lam. Boleh jadi ada asal usulnya, tetapi tidak ada sanad yang sahih secara berasingan maupun secara bersama. Oleh yang demikian, elok kerana ada hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak bahawa bila kita sapu telinga, sapulah telinga dengan ayat yang baru, lain daripada basahan tangan yang kita guna untuk sapu kepala. Itu satu. Maka bila kita nak sapu telinga, sapulah dengan basahan yang baru. Jadi oleh kerana hadis al-uzunani minar ra's tak sahih, maka tidak cukup kekuatan untuk kita berhujah bahawa ayat basahan tangan kita yang kita guna untuk sapu kepala tadi, dan kita boleh terus sapu telinga. Kerana hadis tu tak sahih, al-uzunani minar ra's. Dan selepas tu kita kena basuh kaki. Basuh kaki pun mula dengan kaki kanan. Macam tadilah juga, sama ada nak lengkapkan kali pertama, kedua, ketiga bagi kaki kanan, lepas tu pula nak sapu kaki, nak basuh kaki kiri kali pertama, kedua, ketiga, ataupun kita berselang-seli untuk kali pertama kedua-dua belah kaki, kali kedua kedua-dua belah kaki, kali ketiga pula kedua-dua belah kaki. Wallahu a'lam. Keadaannya agak terbuka ataupun ada ruang untuk kita, tak ada masalah. Jadi bila dah selesai basuh kaki ni, dalam Al-Quran disebut faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Itu qiraat yang sahih. Ada qiraat yang baca wa arjulikum ila al-ka'bayn, qiraat itu tak sahih. Tak sahih dari segi sanad, dan tak sahih dari segi kehendak dan maksud ayat itu sendiri. Ada didakwa bahawa Syiah mereka baca ayat ni, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Sebab tu bagi mereka kaki tak perlu dibasuh, hanya perlu sapu saja. Karena ayat tu ataf kepada wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn.
sapu kepala dan juga kedua kaki-kaki kamu hingga ke buku lali. Buku lali ini yang mana satu buku lali? Yang bila dikatuk lali kita. Ini Melayu. Orang Melayu kita panggil buku lali. Kalau ketuk dia, lalilah kita. Dia panggil buku lali. Yang mana satu? Ini tafsiran. Abu Hanifah menafsirkan buku lali ni tadi ilal ka'bain. Ka'bain ni bagi Abu Hanifah belakang kaki ni. Bila kita pijak kaki begitu, kat belah atas ni dipanggil ka'ab. Jadi ka'bain ni satu, sini satu, dua kaki. Basuh hingga ke bahagian ini. Itu tafsiran Abu Hanifah. Selain daripada Abu Hanifah, termasuk Imam Asy-Syafi'i dan lainnya berpendapat Ka'bain itu ialah buku yang timbul di sebelah tepi kaki kita. Kalau belah kanan memang dia duduk sebelah kanan, kalau belah kiri dia memang duduk sebelah kiri. Itu sempadan yang dikenaki supaya kita basuh kaki kita ketika kita berwuduk. Namun demikian, dalam soal basuh kaki dan juga basuh tangan, dalam hadis yang lain ada disebut tentang kelebihan basuhan anggota-anggota wuduk ni, merujuk kepada kaki dan juga tangan dikenaki ataupun digalakkan supaya kita basuh lebih daripada sempadan yang ditetapkan. Sebanyak mana lebihan yang kita basuh tadi, maka sebanyak itulah kelebihan yang kita dapati di akhirat kelak. Dalam hadis disifatkan sebagai kumbang, disifatkan sebagai mereka-mereka yang berwuduk dengan cara yang sedemikian, di akhirat kelak kaki mereka akan bersinar-sinar cahaya putih. Al-ghurrul muhajjalin, al-ghurr al-muhajjalin, maknanya sinaran cahaya putih di anggota-anggota wuduk. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ni, dia bila dia nak berwuduk, dia akan lari bawa diri jauh daripada orang ramai. Kerana bila dia basuh tangan, dia akan basuh sampai ke ketiak dia ni. Sebab yang dikatakan tangan tu sebelah ni lah, dia ni sebelah ni. Jadi daripada ketiak kanan hingga ke ujung, daripada ujung hingga ke ketiak kanan, itu tangan kanan. Daripada ujung sampai ke ketiak kiri, itu tangan kiri. Abu Hurairah dibasuh sampai ke bau dia, sampai ke ketiak. Bila dibasuh kaki pula, dibasuh sampai ke lutut. Jadi dalam keadaan begitu, sahabat-sahabat yang lain duk perhatilah hang yang meriwayatkan hadis ni. Tiba-tiba bila hang nak ambil wudu, hang bawa diri pergi jauh daripada orang. Apa pasal? Dia duk nak dia. Bila nak dia, tengok rupa-rupanya Abu Hurairah ni ada rahsia je tu. Dia basuh tangan hingga ke kepala bau dia. Dia basuh kaki hingga ke lutut. Bila ditanya, jawab Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah bagi cahaya tangan dia hingga ke ketiak ni. Allah bagi cahaya kaki dia hingga ke lutut ni. Hingga ke lutut. Itu kelebihan-kelebihan ataupun amalan-amalan berwuduk yang secara ringkasnya menjelaskan bagaimana wuduk Nabi SAW. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Tuhan bagi kekuatan pada kita, boleh kita menghayati sunnah Nabi dalam soal kita berwuduk, kita semayang dan sebagainya. Terima kasih Ustaz. Ada soalan lagi tapi saya tak buka dulu untuk ni. Satu soalan akhir berhubung dengan bulan Rajab. Apakah kelebihan dan amalan dalam bulan Rajab? Bulan Rajab ni ada sikit keistimewaan dia jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Dia termasuk dalam Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan berperang jihad. Di zaman Nabi ada 4 bulan yang dilarang, berperang jihad, termasuklah salah satunya ialah bulan Rajab. Manakala yang lain, wallahu a'lam, lebih kurang bulan-bulan yang lain lah juga. Tak ada keistimewaan yang khusus pada bulan Rajab.
apatah lagi puasa satu Rejab. Puasa satu Rejab tidak ada hadis yang sahih, bahkan bukan setakat hadis sahih, hak hasan pun tak ada, hak dhaif pun tak ada, yang ada yang palsu-palsu. Hadis palsu tak boleh jadi sandaran amalan, tak boleh. Kalau ia pun kebetulan kita duk puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari, kena hari kita puasa tadi satu Rejab, bukan kerana puasa satu Rejab, tapi kerana puasa mengikut sunnah Nabi Daud yang diperlakukan semula oleh Nabi SAW, dan dengan yang demikian mudah-mudahan tak termasuk dalam senarai. Adapun tunggu sampai satu Rejab baru nak puasa satu Rejab tu dengan i'tikad ada kelebihannya, tak, yang ni tak betul. Ibn Hajar Al-Asqalani syarah kitab Sahih Bukhari, dia salah seorang tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Dia jadi qadi besar di Mesir untuk negara Mesir. Dia pegang jawatan qadi besar, jawatan qadi tertinggi di negara Mesir di zaman dia. Dia jadi qadi selama 40 tahun. Dia jadi qadi besar negara Mesir. Dia bermazhab Syafi'i. Dia karang kitab menghimpun semua riwayat yang dikatakan ada kaitan dengan puasa satu Rejab ni. Didapati semuanya palsu. Jadi kita tak boleh jadi sandaran amalan nak puasa satu Rejab sahaja, tak boleh. Boleh jadi kebetulan satu Rejab tu hari Isnin, kerana hari Isnin, bukan kerana satu Rejab. Boleh jadi kebetulan kena hari Khamis, kerana hari Khamis, bukan kerana satu Rejab. Dan pada bulan Rejab juga, selain daripada Isnin, Khamis, bulan Rejab juga disunatkan berpuasa macam bulan-bulan yang lain. 13, 14, 15 Ayyamul Bir. Esok 13 Rejab kan. Esok bukan kerana Rejab, bukan kerana Syaban, bukan kerana Ramadan, bukan kerana Rejab, bukan kerana Syaban, bukan kerana Safar, bukan kerana Muharram, tapi kerana hari-hari, 3 hari yang berkenaan disifatkan dalam hadis sebagai Ayyamul Bir, hari-hari bulan cerah, hari-hari bulan purnama, 13, 14 dan 15. Ada ulama kata tak 14, 15, 16. Wallahu alam, ramai yang lebih cenderung kepada 13, 14 dan 15. Itu tafsiran. Dalam hadis hanya disebut Ayyamul Bir. 27 Rejab sama dengan 27 bulan-bulan yang lain selain daripada Ramadan. Sama, tak ada kelebihan yang istimewa, tak ada. Dikaitkan dengan peristiwa Isra' Mi'raj, wallahu alam, bukan satu tarikh yang muktamad. Bahkan dari segi sejarahnya lebih kuat kemungkinan Isra' Mi'raj ni berlaku pada bulan Ramadan, bukannya pada 27 Rejab. 27 Rejab tu salah satu daripada pandangan-pandangan ulama-ulama sejarah. Jadi bukanlah satu pandangan yang muktamad dalam hal. Kita tak tahu bila berlaku. Ada yang kata Isra' Mi'raj berlaku pada bulan Rabiul Awal. Ada yang kata pada bulan Ramadan. Dan ada yang kata pada bulan-bulan yang lain-lain lagi. Wallahu alam. Yang penting je Isra' Mi'raj tu berlaku. Karena Quran sebut Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu. Jadi Isra' Mi'raj tu memang berlaku. Quran sebut Isra', dalam hadis sebut Isra' dan Mi'raj sekali berlaku. Jadi kita berkeyakinan dan dengan penuh kepercayaan bahawa Isra' Mi'raj ni antara peristiwa besar yang pernah berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagi kita umat Islam itu sebahagian daripada akidah, kepercayaan kita kepada khabar berita gaib
yang hanya bersumberkan kepada Quran dan hadis yang sahih sahaja. Wallahu a'lam. Kita tangguh dulu kuliah kita pada malam ni, dan insyaAllah sambung lagi pada kali yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala nabiyyir rahmati war ridwan wa ala alihi wa ashabihi ulil ilmi wal irfan. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وحكمتك. اللهم يا ربنا زدنا علما نافعا. اللهم يا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.